Live saya ni, saya mohon tolong sharekan live ini. Pasal apa kita nak beri sedikit tekanan pasal kita tak nak kes ni senyap seperti kes-kes yang sebelum ni. Hari ni kes berkenaan dengan pukul pekerja berlaku lagi, tapi kali ini lebih kejam tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Yang dipukulnya adalah bekas pekerja yang tidak mahu bekerja sama dalam sindiket yang dilakukan oleh majikan dia ni. Salam. Jadi saya tak kira siapa pun asalkan rakyat Malaysia, kalau mereka ni tak naya, saya akan bantu. Pasal mereka ni saya dapat tahu, jadi saya berjumpa dengan mereka, jadi perlukan bantuan saya ni untuk sama-sama kita upkan. Jangan kira siapa pun tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tolong tuan-tuan dan puan-puan, ini berlaku di Kelang Selatan lagi tuan-tuan dan puan-puan. Sampai kena ambil dekat rumah, sampai kena pukul, dipaksa keluar duit, daripada akaun, sampai bersih duit orang tu apa semua kan. Tak cukup dengan tu, diikat, dibuli kan. Video semua saya dah tengok tuan-tuan dan puan. Jadi apa pun saya nak bagi tahu, Datuk ni, skamer ni dah ditangkap polis. Dah kena tahan. Tak apa, alhamdulillah. Tapi kita tak nak Datuk ni jadi macam mana yang berlaku dengan Datuk Eddie Kana dulu, sampai lompat pagar SPRM. Lepas tu pula dengan bau-bau yang majikan yang pukul berada bodyguard tu, dah boleh ke sana ke sini apa semua. Kita tak nak kes ni diam. Pasal apa? Diorang ni golongan-golongan yang ada duit ni macam-macam dah boleh buat. Diorang boleh upah lawyer hebat-hebat kan. Tapi nasib mereka-mereka ni, ni dia. Kan. Macam-macam tuan-tuan dan puan kan. Kejap. Jadi bersama dengan saya ada dua orang mangsa ni. Satu adalah brother ni yang kena tipu. Kan? Brother ni kena tipu. Datuk ni dekat mana bang? Sentosa, dekat Sentosa. Dia punya kilang pun dekat Sentosa. Okey, kejap lagi saya tolong saya akan bawa korang. Saya kenalkan brother yang mangsa yang pertama ni. Semua report semua dah buat dah semua dah. Dan saya Datuk scam orang cakap kan. Saya dipahamkan report dah buat tapi tak ada apa-apa tindakan. Betul tak sebelum ni bang? Kan? Report dah buat tapi tak ada tindakan. Tapi baru-baru ni atas tekanan daripada kawan-kawan, alhamdulillah telah pun ditahan kan. Masih lagi dekat dalam. Jadi mari sini bang, sekejap. Dayu. Sekejap, saya panggil abang dulu sekejap. Okey, Dayu, you pegang sekejap. Abang sini. Sekejap. Okey. Pusing sini. Okey Abang nama apa bang? Okey. Muhammad, depan sikit. Dengar Okey, ni abang ni adalah mangsa kepada Datuk tu. Okey? Jadi bang, saya nak tanya dulu. Abang dah buat report kan? So sekarang ni reportnya ke berapa? Yang first. Tapi sebelum tu diugut pun dah buat. Okey, sebelum ni panggil buat report, dia jangan buat report, betul? Yeah. Jadi tuan, jadi korang nak tahu, brother ni abang kena scam apa? Abang cerita sikit pas sikit bang. Dia scam investment glove, sarung tangan. Dia suruh invest duit, lepas tu bila kita tanya balik investment, dia buat kekerasan, dia bagi cerita putar sini sana. Kalau tak boleh, dia akan ugut. Dia ugut bang kan? So dia gunakan dia punya title Datuk apa semualah. Yeah. Berapa bang total yang dia dah tipu bang? Yang betul-betul cash money, terlepuk apa bagi dia? 240,000 tuan-tuan dan puan-puan. Ini barang bukan sikit dalam keadaan macam ni. Brother ni nak buat bisnes berkenaan dengan glove. Kan? Mungkin niat dia nak ringankan sikit rakyat Malaysia ni dengan jual glove murah ke apa. Tapi tengok, berapa bang umur? 31 seorang muda tuan-tuan dan puan-puan. Ini orang Malaysia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan main-main orang Malaysia tau. Tapi berkenaan dengan pasal benda ni, kita dah kena tangkap kan. Jadi apa yang kita minta, supaya skamer-skamer macam bergelar Datuk ni, jangan kita biar lepas. Jangan sampai jadi macam sebelum-sebelum ni. Boleh lompat SPRM, pagar SPRM apa semua kan. Pasal apa petang-petang ada duit apa semua, dia boleh pakai lawyer bagus apa semua kan. Sekarang ni brother-brother ni semua, orang kata apa, dalam keadaan risau jugalah apabila dengar kata ada gangster lah apa semua kan. Tapi kita jangan fikir pasal tu, dengan kita ada undang-undang kan. Jangan kira siapa pun kan. Kejap bang, mana abang, adik mana? Okey adik, mana sini? Okey, ni lah yang saya cakap. Abang bekas pekerja dia kan. Kena pukul. Kena pukul pasal apa? Kau tengok macam mana keadaan dia. Sorry dah abang buka topi sikit. Abang sikit tengok. Silau tak ada kan? Boleh nampak? Sampai bongkak mata dia lah, babe. Merah mata kau tengok. Mana yang lebam tu? Mana lengan yang lebam? Boleh angkat sikit. Lebam babe, nampak? Kau nampak? Lebam bang. Ni pisau. Kau nampak? Kau nampak tuan-tuan dan puan-puan? Kan?
Ini majikan dia pukul dia pasal apa kat tu? Ada lagi story panjang Ijab. Pasal apa? Dia pukul kau pasal apa? Saya tipu dia punya wang RM50,000. Dia kata kau tipu duit dia 50,000, 500,000. 500,000. Dia kau bayangkan macam ni punya budak, dia orang boleh sangkut pautkan kata dia ni tipu 500,000 tuan-tuan puan-puan. Logik ke tak logik? Kan? Logik ke tak logik? Lepas tu apa lagi dia buat? Dia pukul, lepas tu logik, lepas apa alasan dia pukul kau macam ni dia kata? Dia alasan pukul saya curi, lepas tu suruh kawan saya semua tarikan kes. Dah adik buat report berapa kali dah? Dah 2 kali. Dah 2 kali. Yang ini kali kedua dia boleh tertangkap. Ya, Betul? Betul. Tapi apa yang dia ugut lagi? Sekali dah report Sekali ya. Sekali. Tapi sebelum ni dia tak ada ugut dengan buat report apa semua. Tak ada lah. Tapi yang dia pukul ni awak dia buat report lah. Betul. 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 Jadi saya abang nak tanya satu je. Dalam video dia cerita dia ambil adik kat rumah. Ambil adik kat rumah kan? Ya. Okey, tu satu. Sebelum tu yang video yang abang tengok tadi, dia kata kena ikat tu bila? Ikat tu dah saya berhenti kerja seminggu depan kan. Masa tu. Masa kena ikat tu lah. Yang dia pukul semua. Yang ini kena pukul baru lagi lah. Baru lagi. Okey tuan-tuan dan puan untuk pengetahuan, dia ni kena ambil dekat awak, kena ambil ke apa? Kena ambil. Dia paksa ambil ke apa? Paksa ambil. Tak, masa dia macam mana bang? Dia colik ke apa? Dia datang tipu sama saya, dia kata ada buat kerja dekat office. Okay, dia panggil orang ni datang office. Bersama dengan bang, mari sini bang. Boleh bang? Boleh bang, tak apa bang? Tak nak burger, tak apa. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, dia panggil datang office, lepas tu dia pukul kau macam ni, betul? Dia suruh kau buat apa? Dokumen semua tadi kan? Tengok. Kan? Dia suruh buat satu dokumen tipu lah. Dokumen tipu. Tuan-tuan dan puan, ni apa benda ni? Kau pukul budak ni macam ni lah. Kan? Ini bukan kira apa tuan-tuan dan puan. Saya bagi tahu tuan-tuan dan puan, negara kita ada undang-undang. Skamer-skamer macam ni yang patut kena hukum bunuh je tuan-tuan dan puan. Sospa, poka, jangan bagi bicara lagi. Hari ni kat dia tuan-tuan dan puan, besok kalau jadi kat anak-anak tuan-tuan dan puan macam mana? Saya cakap, kalau tuan-tuan punya anak-anak jadi macam ni macam mana? Bapak mana tak sakit hati tengok anak kena pukul macam ni? Bang, dia pukul anak abang depan abang ke? Ya. Depan bapak dia orang pukul lah. Kau bayangkan macam mana betul-betul binatang. Binatang pun tak macam ni, kau tahu tak? Saya betul-betul marah pasal apa tuan-tuan. Ni bukan jangan cakap pasal apa. Orang India ke orang Melayu orang cerita tak? Selagi rakyat Malaysia, Mr. J mesti bantu dia, mesti tolong dia. Tak ada kes apa, pasal ni kes sebenarnya. Ini betul-betul tak boleh terima tuan-tuan dan puan. Berapa dik? Umur berapa? 21 tuan-tuan dan puan. Dia anaknya dia tipu, dia kata orang ni curi 500,000. Berada tadi tu umur 31 tahun, usahawan muda. Dia tipu 200 lebih ribu dia tuan-tuan. 500,000 mana ada akal budak-budak macam ni nak 500,000. Lepas tu dia pukul, suruh buat satu dokumen palsu. Saya ada satu video, 2 video tuan-tuan yang saya nampak tadi. Dia kena pukul dekat tepi tangga, kena ikat tangan apa semua. Inilah dia tuan-tuan. Jadi saya minta tuan-tuan, apa yang boleh kita harap sekarang ni pada pihak PDRM, tolong jangan leka dengan kes ni. Kita harap jangan ada sikit kecuaian, kesilapan, kelalaian pun, supaya mereka ni, datuk skamer ni, tapi bukan datuk pun kan? Jangan terlepas. Kita tak nak cukup lah yang terjadi dengan Datuk Kana apa, Datuk Edi Kana apa semua tu. Lepas tu dengan majikan-majikan ni sebelum ni apa semua. Lepas tuan-tuan puan. Ini tak boleh dibiarkan. Ini tak boleh dibiarkan. Tu bayangkan, nasib baik lah orang kata apa, boleh diselamatkan lagi juga kalau kena. Risiko yang diorang hadap sekarang ni, ini dekat Kelang lah saya bagi tahu. Ini Kelang Selatan ni saya bagi tahu. Terang-terang apabila mereka ni mengugut mangsa-mangsa ni, terang-terang biasalah akan gunakan orang ni lah orang tu. Tapi kita jangan takut, negara kita ada undang-undang. Ini Malaysia tuan-tuan dan puan, bukan negara luar. Dan apabila saya ke depan, saya akan cuba bantu diorang ni. Tak payah jauh, belakang-belakang pun cukup. Pasal apa? Sebagai rakyat Malaysia, kita kena bersatu padu. Jangan kira bangsa, jangan kira agama. Kita sebagai satu keluarga yang besar, kita kena bantu satu sama lain apabila mereka ni tak naya tuan-tuan dan puan. Ini jangan bikin main-main tuan-tuan dan puan. Datuk Tanggis Suara. Dia bernama Tanggis Suara lah. Bukan Datuk pun kan. Polis pun dah serahkan bukan Datuk kan. Tanggis Suara. Tengok menyamar jadi Datuk. Scam sana, scam sini tuan-tuan dan puan. Ini tak boleh dibiarkan. Jadi saya nak harap kalau siapa-siapa yang dah pernah kena dengan Datuk ni, tolong tampil ke depan, buat laporan. Itu je kita minta. Tuan-tuan dan puan,
sampai masanya kita sebagai rakyat Malaysia bersatu padu. Ni, kita tanam diorang ni cukup-cukup tuan-tuan dan puan. Berapa banyak lagi orang-orang yang kena scam. Ini brother ni rasa baik, berani ke depan. Yang abang ni pun berani ke depan. Kalau yang lain kena ugut, takut. Pasal apa? Diorang bukan gangster, diorang perniagaan. Ada perniagaan, nak buat nasi makan. Kena ugut sikit biasa lah. Kan? Jadi apa yang kita boleh harapkan kepada PDRM, khususnya Pejabat Polis Daerah Kelang Selatan, kita harapkan yang terbaik. Kita bukan nak kecam, tapi kita harapkan jangan ada kesilapan, kelalaian, kecuaian kat situ. Kan? Jadi itu saja daripada saya. Mr. J bersama dengan mangsa-mangsa yang boleh dikatakan majikan pukul pekerja berulang lagi. Assalamualaikum, salam perpaduan, salam keharmonian.